Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali Rasulullah sebut al-qabru awwalu manazil. Rasulullah sebut kubur itu rumah yang pertama pada diri seseorang. Rumah yang sebenar bukan rumah di dunia, tak. Rumah yang sebenar dalam hidup kalian, Rasulullah sebut, dalam kubur nanti. Bila kalian masuk dalam kubur, itu corak kejayaan ataupun satu corak kecelakaan dalam hidup seseorang. Kalau seorang tu berjaya dalam kubur, berjayalah dia sampai di akhirat. Berjayalah dia sampai di padang mahsyar. Berjayalah dia untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak berjaya masuk, mula masuk saja tak berjaya, kecelakaanlah dia. Kecelakaan pada dia, dan jarang sangat dia boleh selamat di saat itu untuk dia lepas sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar satu jenazah. Bila Rasulullah hantar satu jenazah sahabat, sesampai saja di kuburan itu, selesai saja Rasulullah ke bumi jenazah, Rasulullah pingkam bangun. Rasulullah buat ucapan Rasulullah. Kalau kita talqin senang cerita. Rasulullah buat talqin di kalangan sahabat-sahabat. Ayuhan nas, katanya Rasulullah. Wahai manusia semua, katanya Rasulullah. Ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Aku tengok kamu ni hidup macam mati itu tak tertulis dalam hidup kamu. Aku tengok kamu hidup ni, kata Rasulullah. Ayuhan nas, ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Mati ni seolah-olah Allah tak perlu untuk mematikan kamu. Kamu hidup ni macam tak ada tarikh mati. Kamu tak ada jadual bila kamu akan mati, bila kamu akan menghadap di hadapan Allah. Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, seolah-olah Allah tak perlu pun untuk mematikan kamu. Kamu hidup ni macam tak ada jadual mati. Kamu tak bersiap untuk kematian, dan tak perlu pun Allah mematikan kamu. Wa ka'annal ladzi nushayyi'u minal amwat. Setiap kali mana kamu hantar orang mati, kata Rasulullah, kamu hantar jenazah amwat, wa ka'annal ladzi nushayyi'u minal amwat safrun amma qalilan ilaina la turja'un. Kamu hantar jenazah ke kubur tu macam kamu hantar orang musafir je. Macam naik bas. Bila dia naik bas saja, naik kapal terbang, kamu pun pulang. Balik kamu. Tanpa kamu rasa apa-apa di saat mana kematian yang berlaku di kalangan saudara-saudara kamu. Nubawi'uhum ajdasuhum. Rasulullah kata, kamu tinggalkan jasad mereka dalam kubur itu. Lepas pada kamu tinggal jasad mereka dalam kubur, kamu balik sampai ke rumah kamu. Wa na'kulu mirathihim. Kamu makan segala peninggalan mereka. Kamu hidup ni ka'anna mukhalladuna ba'dahum. Kamu ni macam kekal sampai bila-bila lepas pada kematian di kalangan mereka tersebut. Kemudian wa nasina kulla wa'izah. Kamu lupa segala peringatan Allah dengan kematian saudara kamu tadi. Wa aminna kulla ja'ihah. Kamu rasa aman daripada segala kemarahan Allah dan kemurkaan Allah pada diri kamu tersebut. Hadis ni ada yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut, tuba liman syaghalahu aibuhu min uyubin nas. Beruntunglah bagi siapa-siapa yang sibuk mencari kesilapan diri dia. Dia nampak silap dalam hidup dia berbanding dengan silapnya manusia yang lain. Rasulullah sebut. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, betapa dalam hidup kita ni, kita tak bercadang pun satu saat di mana dalam hidup kita ni mati bagaimana pada diri kita. Macam mana kita nak dimatikan oleh Allah? Para sekalian, ulama-ulama dia pesan pada kita, sebelum daripada kamu mati, kamu kena corakkan macam mana patut kamu mati. Jangan kita mati nak suruh kita selamat dalam kubur, nak suruh kubur kita di antara taman-taman syurga. Kamu kena jaga yang ni. Jaga sebelum kamu meninggal dunia. Bila kita jaga sekarang, sebelum daripada kita menghadap depan Allah, ada benda-benda yang kita perlu jaga dalam hidup kita. Yang kalau kita boleh jaga yang ni, kubur kita diwarnai dengan warna-warna yang indah. Waktu mana kita masuk dalam kubur sebentar nanti. Tapi kalau kita tak boleh jaga yang ni, tak boleh jaga 2-3 perkara ni,
masuk dalam kubur, ramai orang yang menyesal. Ramai sangat yang akan menyesal masuk dalam kubur. Kerana kubur ini akan berlaku bila? Kita akan tanya, Ustaz, bila akan berlakunya kematian pada seorang? Rasulullah cerita kepada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Hadis yang panjang, hadis Anas bin Malik. Kematian ini berlaku bila berlakunya dua keadaan. Dua keadaan. Salah satunya akan berlaku pada diri seseorang. Bila Rasulullah SAW cerita ini, lalu Anas bin Malik, dia mula ingat balik apa yang Rasulullah SAW sebut. Rasulullah kata, bila kematian itu datang, kamu boleh lihat saat itu hijab mata kamu ni mula dibuka. Bila hijab mata kamu mula dibuka, wahai hamba Allah, kamu mula melihat berduyun-duyun pada malaikat mula turun. Malaikat-malaikat ni akan turun sampai saat ajal seseorang. Bila ajal seorang ni, kita boleh nampak dah malaikat mula datang. Malaikat mula berdiri depan kita. Malaikat datang berhampiran dengan seorang hamba. Lalu malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki yang ada lagi baki untuk diri kamu, sudah habis di perbendaharaan Allah. Tak ada apa lagi yang kamu boleh lalui. Nafas-nafas kamu sudah habis. Masa kamu untuk hidup sudah habis. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja, Rasulullah SAW sebut, roh orang mukmin mula berkumpul di hujung kaki masing-masing. Roh kita mula berkumpul di hujung kaki kita. Bila berkumpul saja di hujung kaki kita di saat tersebut, mula berkumpul saja di hujung kaki, Rasulullah SAW sebut, roh orang mukmin, roh yang bagaikan minyak yang tak bercampur dengan air, kata Rasulullah. Minyak yang tak bercampur dengan air. Rasulullah SAW sebut, berkumpul di hujung kaki ni, kita mula rasa sejuk. Sejuk di hujung kaki kita. Rasa sejuk di hujung kaki ni sehingga tak gerak lagi. Kaki mula kita rasa ngilu. Imam Ghazali rahimahullah sebut, tak ada saat itu kamu mula rasa sakit yang amat sangat. Sakit yang kamu, tak ada tempat yang kamu tak rasa sakit. Bila kematian itu datang pada diri seorang, sebut saja, wahai roh, sila keluar. Berduyun-duyun malaikat mula masuk. Malaikat mula masuk daripada tubuh badan kita. Start masuk di lagi berkejaran ke hujung kaki kita. Bila pergi ke hujung kaki kita, mula tarik dan sentap. Sentap di hujung kaki ni, kita mula sakit yang amat sangat sehingga mengusur turun telapak kaki. Kaki ni di saat kesakitan itu. Bila tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit di saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata bagaikan libasan sebanyak 100 libasan mata pedang kepada tubuh badan seseorang. Bila tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit di saat tersebut ya Rasulullah? Ni roh orang mukmin, roh yang disebut dengan ahli syurga, yang nak digambarkan keadaan pada diri seorang. Bila tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata tak ada bahasa yang boleh diucapkan sakitnya saat mana kematian itu datang. Sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila dia tengok saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak fikir aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak boleh bayang sakitnya di saat itu. Saat itu bermula dipanggil sakarat. Sakarat yang akan berlaku pada setiap seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan pada diri seseorang. Bila berlaku sakarat, mengejut pada seseorang, kejut dan tergamang. Sakarat ini berlaku di hujung, bermula pada hujung kaki. Bila tarik saja Rasulullah kata sakit. Macam mana sakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan disiat di tubuh badan kamu, kulit kamu. Kulit kamu mula disiat, kemudian diheret di atas bara api yang panas, kemudian ditarik di atas kapas-kapas yang basah. Bunyi sah bunyi. Sakarat yang berlaku. Bila ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan tubuh badan kamu dicampak ke pohon yang berduri,
kemudian melekat di pohon yang berduri itu, kemudian direntak turun ke bawah. Allahu Akbar. Bila tanya lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu, saat mana direntak, roh ni keluar, sakitnya ibu nak menegan anak yang melahirkan tadi. Sakit dia menegan itu sampai penuh atas dahi dia. Sakitnya dia menggigil tubuh badan, nak tegan zuriat ni keluar. Sakit Allah saja yang tahu. Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Untuk mukmin, ni cerita orang mukmin, orang yang akan sekejap lagi mengasai bagaimana nikmatnya berada di alam barzakh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sakitnya sampai peringkat, kalau kita baca dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah kata, waktu mana berlakunya mereka sebut, wahai roh sila keluar, menginsuk lidah ni masuk ke dalam. Lidah ni terinsuk masuk ke dalam. Telinga ni mula mengecut masuk. Sakit itu tak boleh nak sebut. Gigi-gigi jadi ngilu. Gigi jadi ngilu habis. Yang amat sangat pada saat demikian, Imam Ghazali kata apa dia? Tak ada suara yang boleh keluar saat ini. Saat mana roh nak dikeluarkan daripada jasad seorang tersebut, sehingga kamu dengar, hanya dengar dengusan saja. Dengar, ha saja yang boleh keluar daripada jasad seorang di saat mana keluarnya roh daripada jasad orang mukmin ini. Mula tertarik, tarik daripada hujung kaki. Bila tarik daripada hujung kaki sampai ke lutut, tarik lagi daripada lutut masuk kumpulan yang kedua, tarik lagi daripada lutut. Saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin yang baik, mereka akan turun. Mereka akan duduk dekat. Bila mulut dia tak berhenti daripada dia menyebut nama Allah. Yang ni yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Belajarlah bercakap baik. Belajarlah bercakap benar. Siapa yang belajar bercakap benar, lurus agamanya saat mana kematian. Belajarlah untuk diri kita memandang perkara yang baik. Bila kita memandang benda yang baik, saat mana roh kita keluar daripada jasad, pandangan mata untuk diperlihatkan tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk mendengar kalimah-kalimah yang baik. Bila kita mendengar kalimah yang baik, saat mana roh nak dicabut ini, kita dengar kalimah-kalimah yang baik dekat telinga kita. Siapa yang sebut? Mereka sebut, Allah takhafu. Mereka akan sebut, kamu jangan takut. Mereka ni akan ulang. Mereka menyamar menjadi arwah ayah kita. Mereka menyamar menjadi arwah ibu kita. Nyamar orang mukmin akan ditenangkan jiwa di Allah takhafu. Kamu jangan rasa takut. Wala tahzanu. Kamu jangan rasa duka cita. Jangan kamu bimbang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka sebut, cuba kamu tengok tempat kamu dalam syurga yang telah disediakan oleh Allah pada diri kamu tersebut.